wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada ibu-ibu sekalian, saya doakan sentiasa berada di dalam kesihatan dan juga kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala, dilimpahkan rezeki yang diberkati dan juga luas dan diberkati, dinikmatkan dengan umur yang berkat, direzekikan dengan kemanisan beribadah. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung pertemuan yang ke-15, kaedah yang ke-30. Kaedah yang ke-32. Kaedah yang ke-32. 50 asas pembentukan jiwa dan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Jadi pada hari ini, kaedah tadabbur yang ingin dikongsikan iaitulah perumpamaan di dalam Al-Quran adalah bertujuan memudahkan pemahaman. Maksudnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan dapati begitu banyak perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran yang mendekatkan kefahaman ataupun mesej yang ingin disampaikan. Contohnya di dalam Al-Quran terdapat perumpamaan tanah yang menyerap air dan menumbuhkan tumbuhan. Ia diumpamakan bagi orang yang memahami dan mengamalkan agama. Maksudnya kalau tanah tu dia menyerap air dan dia menumbuhkan tumbuhan, bererti tanah tu dia diumpamakan tanah tu dengan orang yang dia mendapat ilmu, mempelajari ilmu dan dia faham ilmu tersebut dan dia mengamalkannya. Dia umpama tanah yang menyerap air dan menumbuhkan tumbuhan. Diumpamakan orang yang mengetahui dan menghafaz wahyu, maksudnya dia tak berapa faham. Contohnya orang yang menghafaz Al-Quran ataupun menghafaz hadis, dia tak faham sangat, tetapi dia hafaz. Maka orang seperti ini, dia diumpamakan dengan tanah yang menakung air, orang lain dapat mengambil manfaat daripadanya. Maksudnya tanah tu dia tak menyerap air. Air bertakung di atasnya. Seperti tanah sungai kan. So air tu dia tak menyerap, tapi air tu mengalir di sungai tersebut. Orang macam ni dia berguna juga, dia bermanfaat juga kepada orang lain. Walaupun dia tidaklah setaraf dengan orang yang pertama, tetapi walaupun dia tak faham, tapi orang boleh ambil manfaat daripada dia. Contohnya orang yang hafal Quran, walaupun dia tak faham, tapi kan orang ambil manfaat daripada dia. Dia mengimamkan solat, dia memperbetulkan bacaan orang dan sebagainya. Itu umpamanya. Dan yang ketiga, diumpamakan orang yang tidak faham dan dia tak menghafal pula. Dia seumpama tanah yang tidak menakung air. Dan dia, kalau dia menyerap air, tetapi tumbuhan tidak menumbuhkan tumbuhan. Maksudnya dia tidak menakung air. Dia menyerap air tetapi tak tumbuh tumbuhan. Tak ada tumbuhan yang tumbuh daripada tanah tersebut walaupun dia menyerap air. Jadi itulah yang diumpamakan, antara contoh perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan di dalam Al-Quran. Yang mana saya petik kaedah ini daripada Al-Qawaidul Hisan surat 65. Seterusnya, kita nak kongsikan juga sebagaimana biasa cerita-cerita di kalangan orang-orang baik, di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan para ulama terdahulu ataupun yang
pada hari ini, masih hidup pada hari ini. Jadi di sini saya nak datangkan contoh seorang lelaki saleh apabila beliau mendengar ataupun beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ianya disediakan bagi mereka yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Lelaki salih ini apabila terdengar bacaan ataupun membaca ayat ini, beliau menangis. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Ayat ini macam biasa je. Tetapi dia kata, apa guna syurga yang luas? Tapi kalau tempat letak kaki bagi diri aku sendiri pun tak ada dalam syurga. So apa gunanya syurga yang luas kalau kita tak dapat masuk? So maksudnya walaupun syurga itu luas, dia mampu untuk menampung seluruh makhluk 7 petala langit, 7 petala bumi. Tapi kalau kita tak ada, tak dapat masuk, so tak ada guna. Maka lelaki ini menangis. Begitu juga kita cuba-cuba belajar menangis kan. Kadang-kadang susah nak menangis. Kita kena tabaki, dia panggil macam buat-buat menangis. Macam sedih lah. Kuk-kuk sikit dahi. Seterusnya, asas yang ke-32. Kita masuk kepada asas yang seterusnya. Allah tidak menyalahi janjinya. Allah tidak menyalahi janjinya. Asas ini dipetik ataupun diambil dari firman Allah, walan yukhlifallahu wa'dah. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Maksudnya kalau Allah telah menetapkan sesuatu itu begitu keadaannya, maka begitulah keadaannya. Kalau Allah janji orang yang sabar tidak akan rugi, maka orang yang sabar memang tak akan rugi. Kalau Allah janji orang yang engkar perintah dia, dia akan diberi azab, maka itulah janjinya dan tidak akan disalahi janji tersebut. Latar belakang kaedah. Allah mengingatkan kaum musyrikin yang meminta untuk dipercepatkan azab kerana mereka tidak percaya azab mereka yang engkar dan kufur kepada agama. Lalu Allah mengingatkan bahawa Allah tidak akan menyalahi janjinya. Mereka menganggap kalau Muhammad itu benar, maka pastilah azab akan cepat diturunkan kepada kita. Maksudnya dia tak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka mereka kata, tengok kami tak percaya tapi azab tak turun pun. Mereka memperlekehkan, mereka mendustakan sambil memperlekehkan. Maksudnya di situ ada dua kesalahan berat. Dah lah tak percaya, lepas tu dia lekehkan pula. Jadi Allah mengingatkan bahawa Allah bukannya tidak ingat kepada ataupun menyalahi janjinya, tetapi belum sampai masanya. Begitulah. Jadi kalau dalam hidup seseorang itu, dia merasakan diri dia, tengok aku tak sembahyang, tapi Allah bagi aku rezeki juga. Tengok tak ada tu pun turun bala. Jadi di situ dia seolah-olah mencabar untuk diri dia diturunkan, mencabar Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan azab kepada dia, seolah-olah mencabar. Tu pun dia kata, tengok aku sihat je walaupun aku tak puasa, walaupun aku minum arak, tengok aku tak ada apa-apa sakit pun. Contoh. Kalau yang merokok, dia kata, tengok aku isap rokok lama agak, panjang umur, tengok orang yang tak isap rokok. Mati awal juga. Jadi di situ ada unsur-unsur memperlekehkan, mempersendakan ketetapan-ketetapan agama.
Jadi apabila kita berbicara tentang Allah tidak akan menyalahi janjinya, maka fungsi kita sebagai hamba ialah bersabar dalam ketaatan. Kita tidak berputus asa, sentiasa yakin Allah akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Kadang-kadang satu orang itu dia sehingga penat untuk berdoa. Dia kata Allah tidak mendengar doa aku. Itu adalah antara tidak sabar dalam berdoa, dan itu adalah antara sebab terhijabnya ataupun terhalangnya doa diterima. Iaitulah isti'jal, iaitulah tergesa-gesa. Nabi SAW bersabda, setiap doa itu tidak akan ditolak malam yasta'jil ataupun malam tasta'jil. Selagi mana kamu tidak tergesa-gesa. Aku doa banyak tahun dah ni, tak ada anak. Aku doa banyak tahun dah ni, usaha banyak dah. Masih lagi susah hidup sebenarnya. Jadi itu antara yang perlu dielakkan kerana kita tidak boleh untuk berputus asa. Wala tay'as min rauhillah. Wala tay'asu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buat sedikit tapi berterusan. Ni contoh kesabaran. Maksudnya kita buat sikit-sikit, sabar sikit demi sedikit kan. Macam orang menabung, mana ada orang kalau dia gaji bulanan ke dan sebagainya, dia boleh simpan segedebuk, tak ada belanja. Sedikit-sedikit kan. Sedikit-sedikit. Lama-lama barulah boleh dapat beli rumah ke, nak beli apa-apa yang disukai, nak jalan-jalan, pergi melancong dan sebagainya kan. Maka semua tu kena buat sedikit demi sedikit tapi berterusan. Demikian juga dalam ketaatan. Maka setiap orang yang ingin melakukan ketaatan, maka dia perlu untuk buat sedikit demi sedikit, bukannya segedebuk kemudian tinggal. Tak kena. Seterusnya, meminta ampun atas kesalahan dan dosa. Kita buat dosa. Memang hari-hari buat dosa. Dan esok pun kita akan buat dosa. Lusa buat dosa. Tapi kita jangan berhenti meminta ampun. Ada orang kata, kenapa nak minta ampun? Nanti aku buat lagi. Baik aku minta ampun nanti. Kan? Dah ujung-ujung sikit. Tahu ke bila? Kita tak tahu bila umur kita berakhir. Dan apabila kita meminta ampun, kemudian kita melakukan dosa lagi selepas itu satu perkara yang lain. Minta ampun lagi. Tapi dosa yang telah dilakukan, kita mesti menyesal. Sebab tu dalam hadis yang ke berapa? Yang hadis yang 40 kan? Antara hadis yang terakhir. Apabila satu orang hamba itu, dia benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu dosa yang dia lakukan, dia betul-betul menyesal. Kemudian selepas dia bertaubat, dia jatuh lagi. Ya Rab, inni waqa'tu ala dzambin. Aku jatuh lagi kat dosa yang sama, wahai Tuhan. Maka apa jawapan Allah? Allah Subhanahu Wa Taala tak pedulilah orang yang sebegini. Kerana Allah akan ampunkan dia juga. Walaupun dia datang kepada Allah dengan dosa yang tingginya sehingga langit, kan? Ataupun dosanya itu penuh di atas muka bumi ini, tidak ada satu ruang pun di atas muka bumi ini melainkan dosa dia. Tetapi apabila dia datang dengan meminta ampun kepada Allah, Allah tak peduli. Allah ampunkan. Itu maksud sabar. Sabar kita dalam meminta ampun. Sabar kita dalam menahan nafsu kita daripada melakukan dosa. Dan yang paling penting sebenarnya, kita tidak memperkecilkan dosa. Kita dah buat dosa dah. Kita dah tinggalkan ibadah. Kita dah buat apa yang Allah larang. Dan kita tinggalkan apa yang Allah perintah. Kita kena nampak benda tu besar walaupun kita tak mampu tinggalkan. Contohnya kita tak mampu nak tutup aurat lagi. Maka kita jangan memperkecilkan
apa yang kita terus lakukan itu. Tak apalah tak pakai tudung ke, tak apalah pakai seluar pendek dan sebagainya. Kan? Tidak. Walaupun kita tak mampu tinggal, tetapi jangan memperkecilkan dosa tersebut. Kerana apa? Apabila kita mula memperkecilkan dosa, maka di situ adalah antara tanda hati telah mati. Kerana apa? Kerana banyak diingatkan dalam banyak diingatkan oleh orang-orang bijak pandai, mereka mengatakan janganlah kamu melihat kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan dosa. Maksudnya dosa tu memang kecil, tapi kamu buat dosa tu kat siapa? Kepada Tuhan kan? Besarlah maksudnya. Sesungguhnya gunung yang besar itu awalnya ialah batu yang kecil. Maksudnya memanglah kita buat sikit-sikit, lama-lama jadi banyak juga dosa tu kan. So, jangan memperkecilkan dosa. Kita tidak ingin menjadi orang yang melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung lalu ditepis begitu sahaja. Maksudnya dia memperkecilkan dosa. Sebaliknya, lihatlah dosa itu seperti batu besar yang ingin menghempat kepala kita. Itu yang dimaksudkan. Kita jangan memperkecilkan dosa, kerana sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi janji dia. Jadi, apa-apa yang bersalahan dengan ketetapan agama, maka dia akan ada kesannya kepada kehidupan kita di dunia mahupun di akhirat. Sabar dalam kehidupan. Allah tidak akan mungkir janji. Yakinlah Allah yang memberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Hud, tidaklah ada binatang yang melata illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah lah yang akan memberikan rezekinya. Berusaha dan tidak merungut. Sebaliknya mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ataupun elakkan daripada kita bercakap kenapa. Kenapa ya Allah? Kenapa aku yang diuji? Ya Allah, kenapa aku yang ditimpa musibah? Ya Allah, kenapa aku yang sakit? Kenapa orang lain? Ya Allah, kenapa miskin? Ya Allah, kenapa dia kaya? Kenapa aku miskin? Ya Allah, kenapa dan kenapa? Ini adalah suatu yang mesti dielakkan kerana ia bersalahan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesuatu itu semua ada ketetapan yang penuh dengan hikmah dan Allah tidak pernah memungkiri janji ataupun menyalahi ketetapan yang telah ditetapkan. Kemudian justru kita kena melihat semua perkara yang berlaku itu ada hikmah dia. Ada hikmah dia yang tersendiri yang mungkin tidak difahami oleh diri kita. Okey, seterusnya asas yang ke-33. Lebihkan akhirat, tidak lupakan dunia. Asas ini diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah akhirat dengan apa yang Allah telah kurniakan kamu, dan jangan dilupakan juga bahagian kamu di dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Maksudnya apa yang Allah bagi kat kita daripada kenikmatan dan kurniaan-kurniaan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, hendaklah kita gunakan kurniaan itu untuk mencari akhirat, tetapi jangan pula kamu lupa bahagian kamu di dunia. Maksudnya ada RM10, maka gunakan RM10 itu untuk akhirat, tapi jangan lupa kamu ada bahagian untuk kamu makan daripada itu, beli nasi goreng dan sebagainya, beli teh ais, nasi goreng. Maka mestilah maksudnya RM10 itu gunakan untuk mencari akhirat, tetapi dalam masa yang sama jangan lupakan bahagian kamu di dunia. Itu maksud dia.
Maksudnya dalam RM10 tu ada hak orang lain dan juga ada, jangan lupa hak kamu. Itu maksud dia. Dan juga hak ahli keluarga kamu lah. Okey. Latar belakang kaedah. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Qarun. Qarun yang tertipu dengan harta yang melimpah ruah. Dia mengatakan kekayaan ini diperoleh hasil kebijaksanaan diri dia sendiri. Lalu dia kata, ni aku yang dapat, ini aku yang usaha, ini aku yang dapat kerana kepandaian aku dapat projek ni, kepandaian aku dapat kerja ni. Maka kekayaan itu tidak digunakan untuk akhirat. Sebaliknya semata-mata untuk memenuhi syahwatnya sahaja. Jadi Qarun dilaknat kerana apa? Kerana dia tertipu dengan dunia dia. Kerana dia menyangka rezeki yang ada pada diri dia itu adalah usaha diri dia, bukannya daripada Allah, sehingga dia lupa bahawa daripada harta yang dia miliki itu ada bahagian orang lain mesti digunakan untuk mencari kehidupan di akhirat. Tapi dia lupa. Sebaliknya, segala kekayaan itu hanya untuk memenuhkan syahwatnya sahaja. Maksudnya, dia guna untuk dia berseronok semata-mata lah kan. Untuk dia dapat dunia yang best. Rumah yang besar. Kereta yang besar. Berderet-deret. Rumah yang ada 8, ada 10, 12, 30 bilik. Tapi guna satu bilik saja. Kan? Okey. Berkaitan dengan harta ini, ayat tadi ataupun asas ni dia adalah asas yang dibina untuk kita menguruskan harta kita. Kenapa? Kerana harta kita ini adalah suatu yang akan dipersoalkan di akhirat. La tazalu qadama ibni Adam. La tazalu qadama ibni Adam hatta yus'al an khams. Tidaklah akan bergerak kaki anak Adam ini pada hari akhirat sehingga dia akan ditanya dengan 5 perkara. Dan 2 daripada ataupun pertanyaan berkaitan dengan harta ini dia pecah 2. Apa dia? Iaitu dari mana harta itu diperoleh dan ke mana ia dibelanjakan. Maksudnya bagaimana kita dapatkan harta tu? Halal ke? Haram ke? Syubhah ke? Bersih tak? Walaupun halal, tetapi tengok cara kita mendapatkannya bagaimana. Asalnya halal mungkin jadi haram, asalnya halal mungkin jadi syubhah dan sebagainya. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Kemana ia dibelanjakan? Dan yang kedua, kemana ia dibelanjakan? Kita dapat dah rezeki yang halal. Kita kalau kerja dengan orang, kita kerja dengan elok. Tidak orang panggil apa? Makan gaji buta. Tidak buat side income ketika mana waktu kerja. Halal lah gaji kita ni. Tapi ada lagi satu persoalan. Kemana ia dibelanjakan? Jadi persoalan harta ini, dia bagaimana pengurusannya itu bukan sekadar bagaimana dia diperolehi, tapi bagaimana dia dibelanjakan juga adalah suatu asas yang mesti untuk setiap seorang Muslim itu untuk dia perhatikan bagaimana harta dia diuruskan. Dengan maksud bagaimana dia diperoleh, ke mana ia dibelanjakan. Panjanglah nak cerita kalau berkaitan dengan harta ini, untuk kita mengelakkan daripada kita memperoleh daripada sumber-sumber yang tidak baik, pinjaman konvensional, insurans konvensional, contoh kan.
Kalau orang berniaga bagaimana? Bersih tak perniagaan dia? Maksud bersih tu bukannya dia jual benda halal saja. Penyediaannya bagaimana? Kan, bersih tak penyediaannya? Kalau saya tengok kadang-kadang kalau peniaga tu merokok, dia tak basuh tangan dia dengan sabun sebelum dia sediakan makanan selepas itu. Bagaimana? Bagaimana dan bagaimana? Semua itu adalah persoalan yang begitu detail. Kerana itu, apabila berkait dengan harta ini, semakin banyak harta maka semakin susahlah dia punya hisab ataupun perhitungan dia di akhirat. Walaupun begitu, antara yang saya nak tekankan, ada sebahagian ataupun ada satu cerita yang selalu berlegar dalam masyarakat bahawa Abdul Rahman bin Auf ini masuk syurga dalam keadaan merangkak. Kerana apa? Kerana harta dia banyak. Cerita ini tak betul. Cerita ini sanad dia tak sahih, salah, dan dia adalah suatu penghinaan kepada sahabat Nabi yang telah dijanjikan syurga. Dia antara satu daripada 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW, kan, diwahyukan oleh Allah kepada baginda bahawa ada 10 orang asyara mubasysyirin bil jannah, kan, 10 orang yang dijanjikan syurga. Tetapi dari sudut ataupun persoalan asas dia memang begitulah. Apabila banyaknya harta maka akan banyaknya perhitungan yang perlu diselesaikan. Bukan di akhirat saja, di dunia juga telah banyak perhitungan yang mesti dilakukan oleh orang yang banyak harta. Dia kena tengok zakat dia macam mana, lepas tu cukai dia pula, kan, LHDN dan sebagainya, lembaga hasil, kan, yang ditakuti oleh ramai orang yang mempunyai duit, kan, lembaga tu, kan, lembaga hasil dan sebagainya. Di dunia, maka persoalan harta ni adalah persoalan yang susah dan hendaklah kita berhati-hati dengannya. Seterusnya, perolehan dunia untuk akhirat. Apa yang dikurniakan di dunia ini, sama ada kekayaan, kebijaksanaan, masa, tenaga, keutamaannya adalah disumbangkan kepada akhirat. Maksudnya, kalau kita ada kekayaan, maka kekayaan itu mesti digunakan untuk akhirat. Bukan kita kaya seorang. Di sebalik kita kaya, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu untuk akhirat. Kita kena mengeluarkan sedekah, infak yang sunat. Dalam kita kena memastikan bahawa orang sekeliling kita tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidak mempunyai bumbung, kan. Kita takut kita masuk dalam firman Allah, orang yang mendustakan agama. Apa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka itu ialah orang yang mengabaikan anak yatim, tidak memberi makan kepada orang miskin. Kita takut. Kebijaksanaan, ada orang dia Allah bagi dia pandai, kan, maka dia kena gunakan kepandaian dia itu untuk akhirat, kan? Bukan sekadar untuk dia mencari kesenangan dunia dia sahaja, tetapi mesti dia sumbangkan kepandaian itu untuk memandaikan masyarakat, untuk mengeluarkan masyarakat daripada kejahilan, daripada ketidakpandaian, kan. Bukan untuk dia seorang je, dia pandai dah, kemudian dia tak nak ajar orang, ataupun kalau dia ajar dengan harga yang tidak masuk akal contoh, maka perlu dilihat di situ bagaimana digunakan kebijaksanaan itu untuk keselamatan akhirat satu orang. Kalau dia ada masa, takkan masa sentiasa untuk digunakan bekerja untuk dia mencari kesenangan dunia dia sahaja. Di mana masa dia untuk agama? Di mana masa dia untuk belajar kewajipan-kewajipan dia berkaitan dengan agama? Begitu juga tenaga dia. Takkan semuanya digunakan untuk dunia dia sahaja. Maka dia perlu sumbangkan untuk akhirat.
Maka tetapi hal-hal keduniaan yang diharuskan jangan dilupa. Harus untuk dibelanjakan untuk merasai kenikmatan dunia. Sama ada bercuti, makan sedap-sedap, duduk di hotel 5 bintang dan sebagainya. Maksudnya bukan tak boleh. Bila kita kata gunakan itu untuk akhirat, gunakan dunia kamu untuk akhirat, bukan bermaksud tak boleh lah nak pergi bercuti, kesian ada orang yang tak ada tempat tinggal. Tak boleh. Kesian tak boleh nak makan sedap-sedap, ada orang tak ada makan sedap-sedap. Tak boleh makan sedap-sedap. Kalau kamu tak nak makan sedap-sedap sebab ingat kat orang yang susah, itu lagi bagus. Tapi kalau nak makan sedap-sedap boleh. Duduk di hotel 5 bintang, boleh, semua boleh. Tak ada masalah. Nak private jet dan sebagainya, kalau kita mampu, yang mana kita telah menggunakan harta yang kita ada untuk akhirat, kemudian kita nak merasai keseronokan dunia yang diharuskan, maka harus. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Okey. Kenapa Allah ingatkan jangan lupa dunia? Secara fitrah, manusia tidak akan lupa kesedapan dunia. Adapun yang selalu dilupai ialah kesedapan akhirat. Tapi kenapa Allah ingatkan tapi kenapa peringatan Allah supaya manusia tidak lupa dunia? Maksudnya, Allah ingatkan jangan lupa dunia. Sedangkan fitrah manusia, mana ada dia lupa dunia dia. Yang dia lupa selalu akhirat. Dia tak lupa dunia dia kan. Bahkan, satu orang itu, dalam solat pun dia ingat dunia. Apa-apa keadaan pun dia ingat dunia dia. Tapi kenapa Allah kata jangan kamu lupakan dunia dia? Kerana apa? Antara jawapan yang diberikan dalam buku yang menjadi perbincangan kita ni adalah untuk mengelak agama dilihat sebagai mengajak manusia untuk mengabaikan urusan dunia. Maksudnya, agama ni tidak boleh dilihat sebagai agama yang berorientasikan ibadah, dipanggil ibadah khusus semata-mata. Sembahyang, puasa, tidak. Tetapi dia lebih luas lagi, iaitulah kehidupan seharian. Kita lihat apabila Allah ingatkan kita jangan lupa dunia, maka ia bertepatan sebenarnya. Kalau kita lihat kepada situasi umat Islam pada hari ini, kita lihat bagaimana ekonomi tidak dikuasai oleh orang Islam. End product, maksudnya produk akhir yang kita boleh terus guna, barang-barangan, pakaian, makanan, perabot, end product, semuanya ataupun majoritinya dikuasai oleh orang bukan Islam. Maka ia sangat bertepatan apabila Allah mengingatkan manusia, ingatkan orang Islam supaya kamu jangan lupa dunia. Maksudnya kita mesti menguasai dunia ini. Orang Islam mesti menguasai dunia, mesti menguasai ekonomi, mesti menguasai politik, mesti menguasai segala sudut keduniaan dan gunakan keduniaan itu untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Itu maksud dia. Jangan lupa dunia. Seterusnya, kita lihat kita kongsikan doa Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa. Allah nanti kalau ada masa nanti boleh ibu-ibu ayah-ayah untuk hafal doa ni. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, elokkan agama aku yang menjadi perisai urusanku. Elokkan duniaku yang menjadi tempat mencari rezeki. Aku mencari rezeki. Elokkan akhiratku yang menjadi tempatku kembali. Jadikan hidupku tambahan segala kebaikan buat diriku. Jadikan mati sebagai kerehatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat, doa ini adalah doa yang menyeluruh di antara agama, dunia, akhirat, kehidupan, kematian. Menyeluruh doa ini untuk kebaikan
kedua-dua negeri, iaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Maksudnya agama mengajar kita untuk menguasai kedua-duanya. Kita menguasai dunia, dan dengan dunia yang telah dikuasai itu, ia menjadi jambatan untuk kita mendapat akhirat. Itu maksud dia. Keseimbangan urusan. Apa yang dimiliki di dunia hendaklah diseimbangkan penggunaannya di antara dunia dan akhirat ni. Kita dah bincang tadi. Masa, harta, tenaga semua mesti diseimbangkan di antara dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, persoalan-persoalan yang suka untuk kita lontarkan. Mana dahulu, haji atau kahwin? Duit cukup untuk pergi haji, dalam masa yang sama nak kahwin. Mana satu yang nak didahulukan? Duit cukup untuk buat deposit beli rumah, lalu didahulukan haji atau beli rumah? Makan dulu ke solat dulu? Tidur dulu ke atau solat dulu? Jadi kenapa dipersoalkan sebegini? Saya tidak memberikan jawapan kepada persoalan-persoalan ini. Sebaliknya, ia perlu ditanya kepada diri sendiri. Kerana apa? Kerana ada kalanya setiap seorang, bukan ada kalanya, semua persoalan-persoalan ini, dan banyak lagi lah sebenarnya. Ini contoh-contoh yang saya terlintas sahaja. Persoalan-persoalan ini, jawapannya mungkin berbeza-beza di antara individu dengan individu yang lain. Mungkin satu orang itu jawapannya begini, satu orang lagi jawapannya begini, dan dia ada justifikasi dia. Tetapi bagaimana kita nak mengharmonikan semua perkara ini supaya ia sebenarnya adalah berasaskan akhirat. Kita kena melihat prioriti di antara satu benda dengan benda yang lain supaya kita tidak dilihat mendahulukan dunia berbanding akhirat. Maka persoalan-persoalan ini wajarlah untuk kita persoalkan kepada diri kita. Kita lihat bagaimana kita berinteraksi dengan dunia ini, bagaimana kita menguruskan harta kita mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha dan kehendaki. Okey. Sekadar itu saja perbincangan ataupun perkongsian saya pada hari ini. Sengaja saya tinggalkan sedikit ruang supaya ada ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mungkin kalau ada persoalan boleh diajukan dan mungkin dapat manfaat bersama-sama dengan yang lain. Haji Mansur, Haji Abdul Halim. Allah tak ingat Haji Mansur siapa. Apa khabar? Sihat? Lama. Haji Abdul Halim kan? Haji Abdul Halim. Dapat sembahyang Jumaat hari ni Haji. Buka mic Haji. Oh ya. Tak boleh Ustaz. Limit pada 23 termasuk dengan pentadbir. AJK. AJK. Samalah. Banyak surau Ya. Surau pun 23 juga. Surau 16. Ya, surau 16. Ya. Tapi surau tak penuh kalau kat sini lah. Tak ada orang pun, ada PKP ke, tak ada ke, begitulah yang orang yang sama je. Ya, betul-betul lah. Kita akur lah dengan apa arahan tu nanti. Ya, betul. SOP tu, ya. Menakutkan sekarang ni ke? Menakutkan sekarang Ustaz, betul. Ustaz dah ambil vaksin dah Ustaz? Tak ada. Dia, apa tu, yang volunteer AstraZeneca tu. Oh gitu, dapat tak? Tak dapat, buka Shopee lagi laju. Buka tu hang, buka Shopee tak hang. Ustaz dah register dengan MySejahtera ke? MySejahtera dah register lah. Tapi yang tu kan dia ni kan,
Apa? Yang itu tu volunteer kan Ustaz? Betul potong queue kan. Ya. Ustaz tengoklah, Ustaz refresh My Sejahtera. Dia sekarang ni batch by batch tu dia hantar. Betul. Ya. Ustaz bolehlah kongsikan doa wabak selain daripada doa-doa yang selalu kita dengar kat TV, kat radio. Kau ada special doa pula Ustaz, boleh untuk angkat wabak ni? Tak ada dah, yang doa tu je lah, doa Nabi tu paling power lah. Doa manusia tak power. Maksudnya bukanlah tak boleh kita karang doa, tak lah. Tapi kita utamakan doa kita tu, atas tu doa-doa yang maksur. Doa-doa yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Lepas tu barulah doa yang kita, maksudnya ayat sendiri. Contoh lepas solat kita doa dulu, doa-doa yang ada dalam Quran dan hadis. Lepas tu barulah masuk, ya Allah, sihatkan tubuh badan aku ke apa, doa kita sendiri kan. Awal dia kita awalkan dengan doa yang maksur lah daripada Nabi. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Minggu lepas ada yang nak tanya tapi tak sempat tu. Mungkin boleh tanya. Siapa tak ingat. Saya tak silap saya Puan Syahanum, tapi dia tak ada kan hari ni. She cannot attend. Kak Rahmah kot. Kak Rahmah tak hadir, tak ada. Okey. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Boleh. Tadi Ustaz ada menyentuh kata tidak bergerak kaki seseorang anak Adam di akhirat nanti kan? Selagi 5 perkara ini tidak dihujah lah ya. Gitu ya. Yang pertama masa dia, betul Ustaz? Boleh Ustaz sebutkan 5 tu Ustaz? Boleh sekejap Umur dia kan Ustaz? Umur, masa, sekejap. Okey. 5 perkara tentang umur dia, bagaimana dia habiskan. Ilmu dia, bagaimana dia gunakan, maksudnya dia amal ke ataupun dia lagi jauh sesat, dia sombong. Kemudian harta dia, dari mana dia dapat dan dari mana dia infakkan. Dan tubuh badan dia, bagaimana dia gunakan tubuh badan dia. Wa'an jismihi fima ablah. Hadis riwayat Tirmizi. 5 perkara. maksudnya satu umur. Yang kedua, mula-mula kita kata tubuh lah Ustaz. Nombor 1 tubuh badan. Yang kedua umur. Yang ketiga ilmu. Ya. Kemudian yang keempat, maknanya harta tu 2 lah, 4 dan 5 lah. Harta tu dua soalan. Okey. Jadi kan maksudnya kalau kita lihat kata dari segi tubuh, bagaimana dia gunakan. Maksudnya kalau Allah bagikan umur dia, bukan umur, tubuh dia yang sihat, yang muda, bagaimana dia gunakan. Maksudnya dari segi batasan yang jelas, adakah dia menggunakan kesihatan tubuhnya itu untuk jalan kebaikan yang diredai Allah ataupun sebaliknya. Ya betul. Itu ya Ustaz ya. Dia pergi masjid ke tak, kaki dia pergi masjid ke, pergi kedai kopi je. Macam tu lah. Tangan dia pukul orang tak tentu pasal ke, tangan dia hulurkan kebahagiaan pada orang lain. Itu maksud dia. Yang ini kan Ustaz, kalau kita lihat dari segi tubuh sahaja kan, kalau kita nak muhasabah diri lah, dari segi tubuh sahaja. Maksudnya tubuh dari segi
anggota-anggota badan yang panca indera yang diberi oleh Allah kepada kita. Betul ya Ustaz ya? Ya, betul-betul. Mata kita, Mata, telinga kita, ya, kaki betul. tangan kita, Betul. lidah kita. Betul. Betul ya Ustaz ya? Ya. Keseluruhan lah, maksudnya keseluruhan jasad. Kemudian dari segi rohaninya, perasaan kita macam tu, dia ada rohani tu kat situ ke? Oh, dari sudut, kalau dari sudut rohani maksudnya itu persoalan keikhlasan pula lah. Yang itu merangkumi kelima-limanya memerlukan kepada itu lah. Harta kita infak tu nak bagi orang tengok kita pemurah ke ataupun kita memang nak redha. Itu maksudnya. Maksudnya kalau jasad kita, kaki kita guna pergi masjid, betul dah, tapi untuk riak macam tu. Itu maksud dia. Maksudnya hati tu dia adalah persoalan yang merangkumi keseluruhan. Bukan tertakluk kepada mana-mana bahagian. Okey. Kemudian kalau kita lihat yang kedua pula Ustaz, katalah dari segi umur. Persoalannya daripada lahir, kemudian dibesarkan, kemudian remaja, sampai dewasa, kemudian sampai tua. Kalaulah di peringkat akhir-akhir, sebab biasanya kita berdoa supaya kita diberikan panjang umur dan barakah kan Ustaz kan? Umur yang panjang dan diakhiri dengan umur yang dengan keadaan yang baik, begitu? Ya. Tapi kalau yang lepas-lepas tu macam mana Ustaz? Kalau maknanya tak tahu nak kata tak ada ilmu, kita dah belajar tapi tak ada kesedaran. Yang nak mengingatkan umur itu akan dipersoal oleh Allah. Perjalanan hidup seseorang hamba itu akan dipersoal oleh Allah. Jadi apa yang perlu kita buat Ustaz? Soalan yang susah. Tetapi dia bukan sebab apa, sebab umur tu dah terlepas kan? Ya, betul. Umur tu dah terlepas, kesedaran pun baru, orang kata baru nak belajar. Kalau nangis pun, nangis air mata darah pun dia tak boleh balik ke belakang Ustaz. Ya, betul. Tetapi sebab itulah tadi kita bacakan wala tayasu mir rauhillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat kasih sayang Allah tu. Dan Nabi SAW dia bersabda innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan penutup. Justru satu orang yang hujung-hujung nyawa dia, di akhir umur dia, ketika umur pencen dia telah menjadi satu orang yang hebat, yang ahli ibadah, yang gunakan harta dia untuk akhirat, dia adalah satu orang yang baik. Adapun yang lepas-lepas, semuanya terampun dengan syarat dia taubat kalau dia buat salah. Kan? Dia terlalu ni lah. Yang menjadi masalah ataupun yang kita takut, yang belum tua, yang rasa umur panjang macam saya, yang orang rasa dia baik, tapi ketika dia di akhir umur dia, dia jadi orang yang tak baik. Kan? Dia jadi orang yang mati dalam keadaan tak baik. Yang itu yang takut. Itu yang takut kerana yang amalan itu adalah berdasarkan pengakhiran dia. Itu yang kita sebenarnya yang dah lepas tu kita tak takut. Sebab kita boleh taubat dan taubat Tuhan tu adalah sangat luas kan. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku itu meliputi semua orang. Yang kita takut yang ni esok sekarang lagi seminit ke depan kan. Kemudian dari segi, boleh sambung Ustaz? Boleh. Dari segi ilmu Ustaz. Ilmu, kita kata ilmu yang
yang diperolehi kemudian untuk mengeluarkan dia daripada kejahilan. Okay, itu satu. Kemudian ilmu yang boleh maksudnya keluar daripada kejahilan tadi, dia boleh beramal lah dengan ilmu dia tu. Dan satu lagi ilmu yang dia boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi sebelum kemampuan ada untuk menyebar ataupun memberikan kepada orang lain, adakah seseorang itu dianggap dia dapat ilmu dia untuk dia seseorang je Ustaz? Dia sebenarnya bukan dia tak nak sebar, tapi dia tak ada keyakinan untuk menyebarkan lagi. Jadi maknanya dalam proses itu memang tak berlakulah penyebaran itu. Tapi dari masa ke masa, maksudnya dia cuba memperkukuhkan, mengambil sedikit demi sedikit ilmu, mempelajari supaya kalau orang kata dulu jahil betul-betul, kejahilannya makin tipis untuk supaya dia boleh maksudnya menggunakan ilmu untuk kegunaan masyarakat dan sebagainya Ustaz. Jadi maknanya maksud saya itu, dalam masa seseorang hamba itu masih lagi tidak ada keyakinan atau kemampuan untuk menyebarkan ilmu itu, adakah dikatakan dia dapat ilmu untuk dia seseorang? Itu yang saya persoal dengan tu. Okey, saya respon ya. Ilmu yang pertama untuk keluarkan daripada kejahilan. Yang kedua, apabila kita telah keluar daripada kejahilan, kita akan naik kepada peringkat yang seterusnya, iaitu amal. Dan peringkat yang ketiga, selepas kita beramal, maka kita sebarkan. Itu yang dimaksudkan ilmu yang kamu dapat, bagaimana kamu gunakan. Kan? Tetapi elakkan ataupun daripada kita faham bahawa sebar ataupun memberi manfaat kepada orang lain itu hanya dengan sekadar mengajar. Sebenarnya bukan sekadar mengajar, manfaat ilmu itu dirasai oleh orang lain. Kerana apa? Kerana dengan ilmu maka kita akan terelak daripada menyakiti orang lain dengan pendapat-pendapat yang salah. Maksudnya kita tidak bercakap secara sembrono. Lagi-lagi sekarang ni zaman semua orang bercakap di media sosial kan. Maka satu orang yang dia belajar, dia akan berhati-hati nak memberi respon, nak beri pandangan. Kerana apa? Kerana dia sedar kemampuan diri dia. Jadi di situ sebenarnya dia telah mengamalkan ilmu dia. Bahkan dia adalah orang yang dirahmati oleh Allah kerana Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an, Allah merahmati satu orang, arafa qadra nafsi, dia mengetahui kadar diri dia. Jadi sebenarnya maksud kita berilmu itu, kadang-kadang kita kata, nak buat apa aku belajar banyak, nanti nak kena amal banyak. Tak, bukan sekadar amal itu dengan melakukan. Kita belajar, maka dengan ilmu yang kita ada, kita meninggalkan sesuatu yang kita sangka boleh buat. Itu juga itu maksud beramal. Kadang-kadang orang salah faham. Apabila dia kata, nak buat apa dia belajar banyak-banyak, nanti susah nak amal banyak. Tak. Belajar tu bukan bermaksud satu orang itu beramal dengan sekadar dia melakukan, tetapi ada benda yang dia tinggalkan, ada benda yang orang selamat daripada lidah dia. Kerana apa? Kita tengok hari ni macam mana satu masalah itu menjadi bertambah besar apabila orang mula melemparkan perkataan-perkataan yang buruk dan tidak baik. Saya bagi contoh yang terdekat.
apabila headline akhbar-akhbar sebelum raya dulu yang dia buat tajuk berita haram rentas negeri mufti wilayah, kan, mufti wilayah. Dan bila kita baca kandungan, bukan semudah itu haram tu. Dia ada sebab kenapa tak boleh, kan. Orang yang begini boleh, orang yang begitu tak boleh rentas. Jadi kita lihat di situ bagaimana satu orang yang belajar, dia tidak akan terus menghentam. Maka di situ itu beza di antara orang yang belajar berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bila dia mengetahui batas, walaupunlah nampak macam pelik, tapi yang keluar yang orang panggil benda tu keluar daripada mulut orang yang bijak pandai, maka baca dululah. Dia lihat di situ perbezaan dia. Maka bila dia baca, bukan macam sebagaimana tajuk ni klise je, kan. Itu maksud dia. Dan kita dapati memang betul pun sebenarnya apabila kita lihat pada hari ini kluster-kluster yang baru kebanyakannya daripada kluster-kluster kluster raya, kluster orang pergi berziarah raya, kan. Cross sempadan. Cross sempadan. So kita dapati memang sebenarnya dia adalah satu yang berlandaskan fakta dan data, kan. Jadi dilihat di situ macam mana perbezaan kita berinteraksi dengan sesuatu isu. Walaupun kita tak mengeluarkan pandangan. Tapi di situ kita telah beramal dengan ilmu di mana orang selamat daripada lisan kita. Alhamdulillah. Bagus Ustaz, sedap saya dengar. Rasa puas jawapan Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pun kita. Kemudian lagi satu Ustaz, ada berapa lagi agaknya? Boleh Ustaz? Boleh. Atau yang lain nak sambung? Teruskan. Tak apa Kak Ruby, Kak Ruby lah cakap dulu. Saya nak lihat ke muka surat tajuk asas 33 tu Ustaz. Ya. Muka surat yang tersebut ada firman Allah Subhanahu Taala tu, lepas itu di atas tu tajuk dia lebihkan akhirat. Lebihkan akhirat. Tidak lupakan dunia. Saya tertarik dengan perkataan yang Ustaz letak tu, lebihkan akhirat. Lebihkan akhirat. Maksudnya apa Ustaz? Memanglah kita tahu pengakhiran kita di akhirat. Tetapi yang saya nak tanya tu, dalam perjalanan kita semasa hidup ni, nak sampai ke kematian, nak sampai ke barzah, nak sampai ke akhirat. Kan? Itu perjalanan kita, kan Ustaz, kan? Ya, betul. Jadi kalau kita nak bahagia di akhirat, maknanya setiap perjalanan itu mesti mengarah ke akhirat. Ya. Betul ya Ustaz ya? Ya, betul. Jadi Ustaz letakkan lebihkan akhirat itu apa maksud? Macam mana kita nak menghalakan perjalanan hidup kita ni? Okey. Saya respon Bila saya sebut lebihkan akhirat, tidak lupakan dunia, berdasarkan firman Allah ni, kita perhatikan dia punya teks dengan terjemahan dia. Wabtaghi fima ataka Allah, dan carilah kamu fima pada apa yang Allah berikan kepada kamu. Maksudnya apa yang Allah bagi kat kamu ni, yang first kali Allah kata cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Maksud dia, first thing, perkara pertama sekali yang kita lihat apabila Allah memulakan tu akhirat, dan kemudian kata jangan lupa dunia. Kalau dalam ayat ataupun doa yang kita selalu baca daripada surah Al-Baqarah tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunia pula. Jangan bagi kami kebaikan dunia, bagi kami kebaikan akhirat. Okey, macam mana kita nak gabungkan dua ni? Okey, yang pertama, yang
doa tu kenapa dunia baik, akhirat baik. Dunia dulu sebut sebab sekarang berada di dunia. So kita minta kebaikan di dunia supaya dia memberi kesan kepada akhirat. Adapun di sini kita lihat Allah kata gunakan apa yang Allah beri kamu daripada dunia untuk akhirat. Maksudnya di sini apa yang kita dapat, kegunaan dia pada hakikat dia semuanya mesti diarahkan kepada akhirat. Maksudnya kita belanja ahli keluarga kita. Bagi yang wajib memberikan nafkah, kan suami beri nafkah pada anak isteri. Maka dia berikan dengan tujuan akhirat. Kan? Dia beli kereta, nampak macam dunia. Tapi dia gunakan untuk nak seronokkan ahli keluarga dia. Untuk dia orang panggil menyahut seruan Nabi untuk berbuat baik kepada ahli keluarga. Dia gunakan kereta dia untuk pergi ke tempat-tempat yang baik. Okey, itu maksud dia. Tetapi jangan kamu lupakan juga kita nak rasa sedap-sedap kat dunia ni. Maksudnya kita nak gunakan rezeki yang Allah bagi ni, kita gunakan apa kita panggil? Kita gunakan untuk yelah ada benda yang kita nak seronok kan. Maksudnya bukanlah tak ada kaitan dengan akhirat, tetapi nampak keduniaan tu lebih. Kita nak pergi bercuti kat Maldives kalau yang muda-muda kan. Kayak kita nak pergi ke Paris. Kita nak rasa seronok. Kita penat kita buat kerja, maka ada duit lebih sikit, kita dah gunakan banyak untuk akhirat. Tapi janganlah lupa. Itu maksud dia. Itulah yang dimaksudkan kenapa kita katakan lebihkan akhirat, sebab semua benda yang kita dapat kat dunia ni kita belajar untuk kita niatkan untuk akhirat. Walaupun kita buat benda tu nampak macam dunia, tapi kita belajar untuk kita niatkan untuk akhirat, maka kerana niat tersebutlah menjadikan akhirat tu yang dilebihkan. Itu maksudnya. Okey, saya lihat perkataan niat tu penting Ustaz. Ya, betul. Setiap amalan hamba Allah ni diberi ganjaran berdasarkan niat kan Ustaz ya? Ya, betul. Jadi maknanya kalau saya kaitkan balik soalan saya yang awal tadi tentang 5 perkara tu, jadi maknanya kurniaan ni juga tidak terkeluar daripada 5 perkara tu kan ya Ustaz ya? Ya, betul. Dan penggunaan 5 perkara itu perlulah diniatkan untuk akhirat. Ya, betul. Dalam masa melaksanakan. Betul. Kemudian lagi satu, saya bawa terus sampai ke muka surat. Muka surat doa Nabawi Ustaz. Doa Nabawi. Jadikanlah hidupku tambahan segala kebaikan buat diriku. Dan jadikan mati sebagai kerehatan bagiku dari segala kejahatan. Saya melihat ayat ini sebab sebenarnya saya lama ada persoalan tentang apa maksud tambahan dalam hidupku ni, tambahan kebaikan. Maksudnya kan Ustaz, apa yang saya faham daripada kuliah Ustaz hari ini, perjalanan hidup kita ini perlulah diperlakukan supaya ia menjadi tambahan kepada kebaikan kita di masa akan datang, terutamanya di dunia akhirat. Boleh begitu Ustaz kesimpulannya? Ya, betul. Maksudnya betul. Segala jenis kebaikan, sama ada dia miskin, dia kaya, dia ada keluarga yang bahagia, ataupun dia ada keluarga yang mungkin porak-peranda, tetapi dia sentiasa meneruskan doa dia supaya segala-gala tu sebenarnya menjadikan baik untuk diri dia. Betul. Dan mati dia kerehatan kepada kejahatan. Maknanya di situ mungkin kalau dia hidup dia akan membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Macam tu ke maksud dia Ustaz? Maksud dia
Kalau dia, maksudnya kalau umur dia panjang, mungkin dia akan melakukan kejahatan. Sebab itu kerehatan bagiku dari segala kejahatan. Saya melihat dari segi situ. Adakah mati itu lebih baik daripada dia hidup? Kalau dia hidup, dia akan jadi jahat gitu. Betul juga. Betul juga. Maksudnya sebab tu ada antara doa yang disyariatkan oleh agama. Kalau kita rasa macam lebih baik mati, maksudnya kita rasa susah sangat hidup ni, macam lebih baik mati, maka doa yang boleh untuk kita berdoa, ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup ini lebih baik buat aku, dan matikan aku sekiranya mati lebih baik buat aku. Maksudnya kita rasa macam susah sangat hidup ni, kita dah cari mana hikmah dia, kita nak rasa redha, tapi macam berat sangat, penat sangat. Kita doakan di situ, ada doa yang diharuskan, maka mati tu memang kerehatan. Kalau dia akan rehat, kalau kita kat dunia ni kita redha, kita syukur, kita sabar, barulah jadi rehat. Maksudnya tu yang kita nak doa, supaya kita ni betul-betul rehat daripada segala kejahatan. Kejahatan yang menjadikan kita di dunia ni susah, kita di dunia ni terhalang nak beribadah, maksudnya kalah dengan nafsu. Itu semua kejahatan-kejahatan kejahatan-kejahatan yang menyebabkan kita tak rehat kan. Jadi apabila kita mati, segala tu akan menjadi rehat sekiranya kita lepaslah ujian di dunia tu, barulah rehat. Sebab tu kita doa, kita rehat, mati tu rehat. Sebenarnya bila kita doa mati tu rehat, kita meminta kepada Allah sebenarnya untuk hidup kita ni menjadi segala kebaikan, tambahan kebaikan. Maksudnya dia saling terkait. Ketika mana hidup kita ini kita jadikan dia baik, walaupun kita susah secara zahirnya, mungkin banyak sangatlah musibah, banyak sangat orang panggil ujian Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita anggap tu sebagai satu kebaikan, barulah kita dapat rehat daripada kejahatan yang musibah tu zahir dia nampak jahat kan, nampak susah. Betul tak? So bila kita nampak benda tu ketika kita di dunia, kita anggap tu sebagai ada hikmah, jadi barulah nanti Allah matikan kita rehat daripada fitnah tu. Tu maksud dia. Atau ada makna lain kejahatan? Termasuk siksa kubur ke apa Ustaz? Termasuk juga. Maksudnya apabila tu saya kata mati tu hanya akan jadi rehat kalau kita di dunia ini kita baik. Kalau tak, dia tak rehat lah. Sebab apa tak rehat? Sebab kena ni lah, kena belasah lah kat dalam tu kan. Tu tak rehat lah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih juga yang lain. Okay, sama-sama. Ada apa-apa lagi yang lain? Kalau tak ada, kita mungkin boleh tangguh. Kalau ada, mungkin kita boleh bagi sikit lagi sebelum asar. Kalau tak ada, kita boleh tangguh. Itulah Ustaz, kita sentiasa doa supaya kita mati dalam husnul khatimah. Ya, betul. Betul Haji. Betul. So, salah ketentuan tu Allah yang tahu. Ya. Itu yang kita kata kebaiklah kita rehat daripada kita buat sesuatu benda yang perkara-perkara yang dilarangi olehnya. Ya, Itu betul. kita tak tahu. Qadar dan qadar. Ya. Ya, itulah. Ya. Tu ada maksud dia, betul. Sebab tu bila kita berdoa tu, dia umum. Apa sahaja yang kita nampak sebagai satu benda yang menyebabkan kita senak dada, maka kita kena belajar redha. So natijah dia kita akan rehat nanti. So kesimpulannya dia adalah satu yang umum yang kita sendiri akan rasa doa tu macam mana dia
dia berinteraksi dengan hidup kita. So masing-masing mungkin mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Selain daripada itu, pandangan saya lah, Allah bagi kita umur ni panjang ni supaya beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Sampai ni bila kita bertaubat dengan ilmu adalah lebih baik lagi, seperti mana yang Ustaz ceritakan tadi. Dia ada kaitan, ada persoalan berkaitan dengan umur panjang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu orang yang diberi, orang yang memang dia orang yang malang apabila umurnya panjang tetapi amalnya sedikit. Tetapi orang yang umurnya panjang dan dia gunakan umur dia untuk baik, maka dia orang yang beruntung. Jadi dia bukan persoalan umur tu panjang ke pendek, tapi macam mana kita guna. Jadi kalau orang yang umur panjang, dia ada peluang dan ruang lagi untuk dia tambah baik, perbaiki. Tapi dalam masa yang sama, ada orang yang umur dia panjang tetapi Allah uji dengan dia masih belum sedar kan. Jadi dia kita panggil asas dia ialah bukan panjang ke pendek tetapi berkat ke tak berkat. Tu maksud dia. Ya. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup . Aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati.